scan ke belum? Okay, I'm going to stop sharing. Presenters get ready ya. People have not scanned yet. Huh? Okay. Presenters, are you ready? Sorry ya. Before the presenters bentang, let me tell you the kesinambungan. After we have done item analysis, our final decision would be item mana simpan, item mana memperbaiki, item mana buang ataupun gugur. 3 pilihan ya, 3 pilihan. So once we have made that keputusan, then we go to the next fasa yang Amrina akan bentang sekarang, iaitu membaiki ujian kita. So ujian akan dibaiki menerusi pilihan quality item. Maybe arahan kita jelaskan, things like that, formatting, template, spacing, gambar bagi jelas, things like that. So all of you okay? We can start now? Okay, alright. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan semua. Nama saya Amrina binti Mat Said dan hari ini saya akan membentangkan bahagian 6.3 iaitu memperbaiki ujian. Okay, bila saya akan memperbaiki ujian, saya mau tanya rakan-rakan semua, adakah memperbaiki ujian ini dilaksanakan sebelum ujian itu dilaksanakan, semasa ujian tu ataupun selepas sesebuah ujian dilaksanakan. Kalau boleh respon melalui chat ataupun buka voice. Buka mic. Apa Syakina? Selepas. Betul. Okay. Kalau boleh berikan tepuk tangan, emoji tepuk tangan. Sebab betullah jawapan tu. Kita perlu memperbaiki sesuatu ujian tu selepas sesuatu ujian tu dilaksanakan. Jadi tujuan dia adalah untuk memastikan sama ada ujian tu dia dalam keadaan baik ataupun perlu diperbaiki semula. Okey. Okey, di sini adalah bagaimana cara analisis. Sebelum ni rakan saya telah terangkan cara untuk kita mencari pekali kesukaran dan juga pekali diskriminasi. Paling senanglah untuk kita analisis ni dengan cara apabila kita tahu ataupun kita faham dengan formula ni. Jadi bila pekali kesukaran ianya merujuk kepada bagaimana kita mengetahui aras kesukaran sesebuah soalan tu berdasarkan berapa ramai pelajar dapat jawab dengan betul. Kemudian adalah pekali diskriminasi, kita dapat lihat adalah berdasarkan bagaimana pelajar kebolehan tinggi dapat menjawab berbanding dengan pelajar kebolehan rendah. Okay, di sini ini telah diterangkan oleh rakan saya yang sebelum ini, jadi saya teruskan. Atau ada sesiapa yang rasa tidak faham? Kalau okey, boleh bagi thumbs up. Okey, terima kasih untuk respon. Okey, saya teruskan ya.
Okey, indeks kesukaran. Indeks kesukaran ni bertujuan untuk ya, indeks kesukaran ni bertujuan untuk menunjukkan bahawa item tersebut sama ada soalan tersebut terlalu sukar pada tahap sederhana ataupun mudah bagi seseorang murid. Jadi tahap kesukaran yang kami ambil di sini adalah berdasarkan Chaplin 2010. Iaitu apabila 0.25 ke bawah, item tersebut adalah sukar, iaitu merujuk kepada hanya 25% pelajar saja yang dapat jawab dengan betul. Kemudian apabila 0.75 ke atas, item tersebut terlalu mudah kerana lebih dari separuh pelajar dapat jawab. Okey, di sini kita dapat lihat melalui gambar rajak. Okey, apabila nilai P iaitu 0.0 yang merujuk kepada sukar kerana tiada pelajar dapat jawab. Kemudian apabila 0.5 dia adalah pada aras sederhana sukar kerana hanya separuh pelajar dapat jawab. Jadi agak-agak bila 1.0 mengapa dia dikategorikan dengan mudah? Ada sesiapa boleh jawab? Program pelajar boleh jawab. Okey, betul Ikuan dan Syakina. Terima kasih. Kalau boleh bagi emoji tepuk tangan. Okey. Ya, betul kerana 100% atau semua pelajar dapat jawab. Okey, paling senang mengetahui dia adalah bagaimana atau paling senang mengetahui aras kesukaran adalah bila kita dapat lihat berapa ramai pelajar dapat jawab. Semakin banyak pelajar dapat jawab bermakna semakin mudah soalan tersebut. Okey, seterusnya adalah pengiraan indeks. Pengiraan indeks diskriminasi pula dilakukan dengan cara membezakan calon-calon dari kumpulan aras tinggi dan juga kumpulan aras rendah. Daripada hasil pengiraan yang telah dilakukan, untuk mendapatkan nilai indeks diskriminasi ini, kesesuaian item digunakan dapat dikategorikan pada item lemah, sederhana, item baik dan sangat baik. Di sini diskriminasi di sini ni dia perlu melihat pada kategori kebolehan tinggi dan juga kebolehan rendah. Bila 0.19 ke bawah, item lemah perlu dibuang atau diperbaiki. Di sini merujuk kepada hasil tu akan merujuk kepada KR yang lebih banyak menjawab betul berbanding KT. Jadi bila 0.40 ke atas pula, item sangat baik kerana KT lebih banyak menjawab berbanding dari KR. Di sini lebih menekankan pelajar kategori tinggi. Bila pelajar kategori tinggi dapat jawab, bermakna item tersebut baik. Tetapi jika KR yang mendapat atau menjawab banyak, bermakna item tersebut lemah. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita akan memperbaiki item ni. Ya. Okey, untuk memperbaiki item ni kita buat dululah macam mana. Di sini saya berikan contoh soalan iaitu sebagai seorang murid yang bakal menjadi pemimpin negara tempat kosong, perlu memahami dan mematuhi rukun negara, kata Cikgu Nur Zamri kepada murid-muridnya. Di sini terdapat 4 soalan yang mana akan ada 1 jawapan betul dan 3 distractor. Distractor ni merujuk kepada item yang boleh mengelirukan pelajar. Jadi untuk kita menganalisis soalan ni, sama ada dia baik atau tidak baik, kita perlu nilai dari 3 aspek kesukaran dia, diskriminasi dan juga distractor. Jadi ketiga-tiga ni dia perlu dianalisis dengan baik supaya kita dapat mengetahui dan memperbaiki sesuatu soalan. Okey, di sini adalah analisis item. Analisis item di sini yang merujuk kepada jawapan yang telah jawapan hasil daripada soalan ni. Okey, dia akan dikategorikan dengan tinggi dan rendah. Jadi sebelum ni
Dok, ya. Dia menunjukkan respons pelajar kumpulan tinggi dan kumpulan rendah. Analisis item ialah proses yang kita lakukan apabila kita mencari indeks kesukaran dan membuat analisis distractor dan kemudian membuat kesimpulan mengenai kualiti item. Apabila kita membuat empat langkah ini, kita dikatakan membuat analisis item. Boleh, Amrina boleh? And the rest of you boleh? So the jadual di sini ialah jadual respons pelajar kumpulan tinggi dengan kumpulan rendah. Nampak ke? The jadual response rendah. Analisis item ialah proses yang kita lakukan untuk menentukan kualiti item itu. Boleh, Amrina? The rest of you okay ke? Boleh Okay, right, okay. Carry on please. Okey. Jadi analisis item ni macam yang doktor cakap, dia merupakan satu proses yang dilakukan untuk menentukan kualiti item tersebut. Jadi di sini hasil dia merujuk kepada di sini adalah jawapan C, iaitu terdapat 14 orang yang menjawab betul daripada 20 orang pelajar. Okey. Seterusnya, sebelum ni kita telah pelajari cara untuk mencari pekali kesukaran dan juga pekali diskriminasi. Jadi yang ni saya terangkan secara ringkas sahajalah. Jadi untuk cari P kita perlu tahu jumlah. Di sini jumlah yang betul adalah 14 yang akan dibahagikan kepada keseluruhan pelajar iaitu 20 orang pelajar. Jadi hasilnya di sini adalah 0.7 iaitu 70% pelajar dapat menjawab dengan betul. Seterusnya adalah untuk mencari diskriminasi. Sini adalah 10. Mengira nilai P Kita perlu menilai, kita perlu lihatlah sama ada soalan itu sukar atau tidak sukar. Always remember, after mencari nilai P dengan D, you have to buat interpretasi. So, nilai P, interpretasi. Nilai D, interpretasi. Tapi Amrina, ada sikit. Perkara ini telah dibentang minggu lalu kan? Kelas lalu kan? Ya, saya just mau go through sebab untuk melihat bahagian memperbaiki tu. Di sini dia akan ada di sini. Jadi di bahagian D, apa yang hasil dia adalah 0.6. Jadi seterusnya adalah bagaimana untuk menganalisis soalan ni? Jadi paling senang untuk kita mengetahui kualiti item tersebut, kita perlu lihat dari tiga step. Iaitu yang pertama kita perlu lihat bilangan yang paling tinggi. Di sini bilangan yang paling tinggi adalah bahagian C iaitu 14. Jadi kita perlu tahulah sama ada yang paling tinggi itu dia jawapan yang betul. Di sini adalah jawapan yang betul, bermakna item ni item yang baik. Kemudian adalah adakah Katie melebihi daripada KR? Kita dapat lihat di sini dengan jelas bahawa Katie melebihi daripada KR. Seterusnya adalah adakah semua item dipilih? Di sini saya ada letak di bahagian ya. We must be clear about the terminology. Item adalah in layman's term, soalan-soalan yang kamu nampak dalam kertas ujian. But most people will use the word soalan because they interpret from the English word question. Tapi the correct terminology is item. So what you see on your test paper dalam ujian kita panggil item. And dalam item objektif ada stamp, ada option. A, B, C, D adalah option. So I think di sini Amrina, maybe you tersalah type code. Adakah semua option dipilih bukan item?
Okay. Sebab ini adalah analisis untuk satu item. Okay. Yeah. And then girl, add one more word. Lihat bilangan this bullet, the 3 bullets di atas yang berwarna hijau ialah benda yang kita lihat di bawah jawapan. Betul kan? So yang you letak di bawah itu kita lihat bagi distractor. So panduan yang you bagi di atas itu untuk jawapan. Kunci lah. So maybe you can put the heading kunci. So pelajar tak keliru. So the 3 bullet ini kita lihat untuk bahagian kunci. Yang panduan yang you bagi di bawah pink itu kita lihat di bawah distractor. And thank you dear for making a summary like this. Very good. Alright? Boleh Okay, continue please. Be very careful of the terminologies. Okay. Thank you. Okay, jadi untuk kita nilai bahagian distractor, iaitu adakah semua item dipilih ni, kita boleh lihat secara keseluruhan di bahagian sini. Bila distractor yang salah, dia perlu KR melebihi daripada KT. Tetapi jika jawapan yang betul, sepatutnya KT perlu melebihi daripada KR untuk mengetahui bahawa distractor tu berfungsi dengan baik. Okay, di sini kita dapat lihat bahawa di bahagian A, iaitu adakah di bahagian item A, di bahagian distractor A ni, adakah KR melebihi daripada KT untuk jawapan yang salah? Jadi di sini merujuk pada jika jawapan yang salah, KR perlu melebihi daripada KT, bermakna distractor A berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan B kerana terdapat satu orang pelajar kebolehan rendah yang menjawab di bahagian ini. Dan bahagian D pula, jika kedua-duanya iaitu KT dan KR tidak menjawab, ini bermakna bahawa distractor D tidak berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya adalah di sini adalah laporan atau bagaimana kita menilai, kita melihat secara keseluruhan soalan tersebut. Okey, distractor. Untuk distractor, you bila anda melihat, saya can go to the slide on distractor. When you do analysis distractor, kalau anda masih ingat kelas lalu bergantung kepada nilai yang kamu dapat untuk KT, KR and all that. If you dapat kosong-kosong untuk, when I say kosong-kosong, kumpulan tinggi pun kosong, kumpulan rendah pun kosong, keputusan yang kita buat mengenai distractor ialah apa? Anybody can answer besides the presenters? Kalau KT pun kosong, KR pun kosong, apakah keputusan yang you buat mengenai distractor itu? Distractor tu tidak berfungsi. So one keputusan is, kalau kosong-kosong, who is that by the way? Yang jawab itu tadi siapa? Saya doktor. Nama apa tak nampak? Azira doktor. Very good Azira, thank you so much. Kalau kosong-kosong, kita kata distractor tidak berfungsi. Okay, katakanlah you dapat kumpulan tinggi 1, kumpulan rendah 5. Ulang kumpulan tinggi 1, kumpulan rendah 5. Apakah keputusan anda mengenai distractor itu? Berfungsi. Berfungsi so you kekalkan. Masih Azira ke yang menjawab? Ya doktor. Okay. So the next one, I want someone else to answer. Okay. Katakanlah sekarang kumpulan tinggi 5, kumpulan 1, kumpulan tinggi 5, kumpulan rendah 1. Apa keputusan you? Bukan tidak berfungsi Your keputusan is, you kena lihat balik option itu. Kena semak semula distractor itu. Bukan item. You kena semak semula distractor itu. Try to find out what made that distractor
more appealing to the kumpulan tinggi, tapi kurang appealing kepada kumpulan rendah. So ingat ada 3 keputusan yang you boleh buat berdasarkan analisis distractor. Distractor berfungsi, tidak berfungsi, semak semula. Not every time you can just say distractor baik, distractor tidak baik. No. You mesti kata distractor berfungsi, why? Distractor tidak berfungsi, why? Distractor kena semak semula, why? And apakah semakan yang you telah lakukan? That means, what is the change that you recommend sekarang kepada distractor itu? Boleh ke? Boleh okay, right. Carry on please. Okey, saya harap apa yang Doktor terangkan tadi boleh bantu kita semua untuk faham lebih lanjut. Terima kasih Doktor. Seterusnya adalah laporan. Okey, di sini kita merujuk bagaimana untuk kita membuat cadangan dalam memperbaiki soalan turn. Di sini kita dapat lihat sebelum ni, distractor D iaitu tuan adalah bukan option yang baik dan perlu diperbaiki kerana murid tersebut berkebolehan rendah juga tahu bahawa itu bukanlah jawapan. Okey, di sini kita dapat lihat kerana di bahagian KT dan KR tiada yang jawab, bermakna pelajar kebolehan rendah dapat meneka bahawa itu bukanlah jawapan dia. The way to say is that, mana tuan lah? I lihat kita, kami, kamu, awak, mana tuan lah? Itu di bahagian soalan pertama. Yang bagi soalan yang ni. I think you copied wrongly in the other one, is it? Yang di bahagian bawah tu dia bahagian cadangan sudah. Okay. Okay, can you go to that slide tadi? Okay, actually kita kata distractor D iaitu tuan adalah suatu distractor yang tidak berfungsi. So bila distractor itu tidak berfungsi, okay, you akan buang distractor, bukan diperbaiki. Buang distractor itu dan you akan masukkan distractor baru. So sini you cadangkan distractor baru itu sebagai awak kan? Okay, why? Now you must explain why you feel distractor awak is better. Saya explain sekarang kah? Kalau di sini, yang ini dia perlu diubah kepada awak kerana option D iaitu tuan, dia merupakan panggilan jika dibandingkan dengan kata ganti diri nama iaitu awak. Jadi bermakna kata ganti nama untuk option D perlu ditukar pada kata ganti nama diri. Okay, so always remember, bila you cadangkan distractor baru, you kena tulis kenapa you rasa distractor ini lebih baik. Okay? So Amrina, right? Amrina, saya bukan guru bahasa, you know best. Okay, so I agree with the justifikasi yang you kata because gurulah pakar untuk masing-masing. Okay, but as a measurement person, I would like to highlight something. Now, see ya. Okay, kamu bukan second kamu awak. Kalau kamu dia merujuk kepada lebih ramai. Betul. Kalau awak lebih kepada seorang macam tu. Jadi bila kamu, jadi di sini dia punya kata kunci adalah murid-muridnya, jadi merujuk kepada kamu. Sorry ya. Bukan, I thought the answer was sebagai murid yang bakal memimpin negara, kita perlu, bukan kita.
Tidak, yang ni dia lebih kepada, sebab yang ni saya tengok di bahagian buku tu. Jadi bila kalau ada Yes, siapa-siapa rasa tidak betul, ada tak boleh bagi jawapan. ada tak sebarang murid di sini yang option B? Because I thought kamu and awak is second person pronoun. Siapa meja bahasa Melayu? Tolong. Siapa meja di sini bahasa Melayu? You see when I checked internet dia kata apa tahu? Both have the same meaning. Okay, usually we use awak. Okay, usually we use awak, and then they said formal is kamu, informal is awak. So I think Amrina, kamu and awak is still for second person pronoun. It's not for satu dengan banyak. I don't think so. Any BM options here? Just like kamu, awak, anda, all the referring to second person pronoun. You lah, Y-O-U. It's just that one is considered to be more polite, the other is formal versus informal. Anyone here rasa kamu is for satu orang, awak is for ramai orang, ada ke such thing? Awak kebiasaannya digunakan untuk sebaya. Okay. Okay. Anyway, we will just double check and see. Okay. I'm more worried that kamu is satu orang, awak is ramai orang. If that's the case, then option D is a good distractor lah. Kamu digunakan untuk orang yang lebih rendah umur. Kamu is informal, awak is formal. Okay, alright. Because the way I see it, Amrina and the rest of you, tadi I was about to say, katakanlah if awak and kamu can be used interchangeably. That means boleh gunakan kedua-dua at any time. Alright? Then option D, distractor D is not a good distractor. Because pelajar what they'll do is they will kelirukan kamu dengan awak. Kamu lebih guru kepada murid, awak lebih kepada rakan kelas. Okay, alright. So if what you're telling me is true, then you are really testing adakah pelajar tahu penggunaan kamu dan awak dengan betul. Then it's okay. But if kamu and awak can be used interchangeably, then option D is not a good choice. You understand? Are all of you clear here? All of you clear here? Yeah, okay, continue please. Okey, jadi di sini kita dapat lihat juga di bahagian distractor A yang adalah baik kerana seramai 3 orang murid. Kebolehan rendah menyangka bahawa itu adalah jawapannya. Sama juga dengan bahagian B kerana terdapat satu orang pelajar, kebolehan rendah juga menyangka itu adalah jawapan dia. Kemudian ada pekali kesukaran P berada di skala 0.25 sehingga 0.75 iaitu 0.7.
yang merujuk kepada item ni ideal atau pada arah sederhana sukar. Hold on. When you look at the pekali kesukaran, you boleh membuat keputusan mengenai kesukaran sahaja. You cannot buat keputusan sama ada item itu ideal ke tak. You understand? So I like your later part where you kata di mana item itu mempunyai kesukaran sederhana. Itu interpretasi anda. You understand? Always remember the P, when you interpret, it talks about kesukaran. The D, when you interpret, it talks about the discriminasi level. Distractor analysis talks about how good are the distractors. The three together talk about the item. You understand? Anda semua faham ke ketiga-tiga ini sekaligus memberitahu you something about the item. So you cannot make keputusan mengenai item just by looking at P. You cannot do that. That's why I don't agree with the fourth bullet. Dia kata blah blah blah, iaitu item ideal. The P, you cannot use just P to make keputusan mengenai item ideal ke tak. Ketiga-tiga ini together akan memberi keputusan mengenai quality item itu. Iaitu simpan, revise atau gugur. Boleh Clear kan? Nanti you change lah, ubah suai sikit. Alright, okay, continue. Okey, seterusnya adalah pekali diskriminasi iaitu D merujuk kepada 0.6 yang mana item ini adalah sangat baik. Yang ni kerana Katie lebih banyak menjawab berbanding KR. Okey, di sini Hold on. Now, anybody can tell me ada sebarang perubahan yang boleh menyebabkan ayat yang keempat itu dimurnikan. Anybody can tell me how to make that ayat 4 better. Kali diskriminasi, komedi adalah 0.6, bla bla bla, sangat baik. How to make that ayat better? Nampak tak sebarang benda yang you boleh betulkan di sini? Anybody? Berfungsi. Tak, bukan. Anybody? Apakah simbol bagi pekali diskriminasi? di besar. Sekarang sini you letak di kecil. Itu kesilapan pertama. Kedua, again I nak repeat, when you look at the value of pekali diskriminasi, you can only make keputusan about the diskriminasi level. Di sini Tapi you tak buat interpretasi mengenai diskriminasi, terus kata item ini sangat baik. Nampak ke? You must be able to say that bla 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 menunjukkan item ini boleh mendiskriminasikan pelajar dengan baik. Boleh mendiskriminasikan pelajar dengan baik. Okay? Boleh ya? Then based on the P, the D and distractor analysis, you tell me what kind of item is this? Item ini baik, dikekalkan. Item ini dimurnikan dengan cara ini. Atau item ini kurang baik, digugurkan. item ini baik dan perlu dimurnikan. Dimurnikan and you cadangkan the pemurnian. Okey. Boleh ya? Okay. Okay, alright. Okay, continue. Okey, itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya iaitu Asfera. Terima kasih. Boleh dengar suara saya kan?
Oh, kita Okey. Okey, kita sambung kita punya, analisis item. Masih ingat soalan kerja rumah yang doktor bagi hari Ahad lalu? Siapa sudah buat? Bagi thumbs up. Okey, Azika. Yang lain? Bagilah thumbs up. Okey, okey. Okey, sebelum kita, buat analisis item, saya mau minta tolong 1 atau 2 orang rekan saya untuk share jawapan kamu. Lepas ni kita bincang sama-sama. Benar yang ada yang tidak sama. Bolehkah cadangkan nama seorang rakan you? Boleh, boleh, Ya. boleh. Boleh, doktor. Boon, is she here? Boon? Yes, doctor. Okay, you think you can share what you have written to help you? Is that okay? I share screen my answer. You what? Ya, you share. Boleh kan? Asfira, dia boleh share kan jawapan dia? Boleh, boleh share. Sekarang Boleh. bos dia lah Asfira, bukan saya. Dah tanya ke permission daripada Asfira. Boleh share. Boleh share. Lebih bagus share lah. Supaya kita boleh nampak sama-sama. Doctor can see my words. Okay, can Boon, but remember Asfira is facilitating now. I'm okay. also like you, audience. Okay. I'll Kejap, Bun. okay. Sebelum tu masih ingatkan kerja rumah kita. Pertama, kita mesti kirapi dan interpretasi. Kedua, kita cari di dan interpretasi. Ketiga, analisis distractor. Dan keempat, kita buat kesimpulan. Oke, Bun, boleh share dengan kami. Okay. Selepas mendapat jadual ini, saya akan mengira jumlah dulu, yaitu kebolehan tinggi adalah 10, kebolehan rendah juga merupakan 10, jumlah pelajar adalah 20. Pertama sekali saya akan mengira indeks kesukaran P, yaitu jumlah bilangan jawapan yang betul bahagi kepada jumlah pelajar. Bilangan yang betul adalah 14, yaitu 9 tambah 5, dan bahagi kepada jumlah pelajar 20, dan nilai adalah 0,7. Nilai perkali kesukaran yaitu adalah 0,7, yaitu terdapat 70% pelajar yang menjawab betul, manakala 30% pelajar menjawab dengan salah. Dan item ini mempunyai alas kesukaran yang sederhana dan sesuai digunakan untuk menguji pelajar. Dan di sektor B ini hanya mengganggu pelajar yang kebolehan rendah sahaja. Dan di sektor D pula hanya dan di sektor D tidak mengganggu sebarang pelajar. Bagi perkali diskriminasi pula, respon betul kebolehan tinggi bahagi kepada jumlah pelajar kebolehan tinggi tolak respon betul kebolehan rendah bahagi kepada jumlah pelajar kebolehan rendah, iaitu 9 bahagi kepada 10 tolak 5 bahagi kepada 10, dan nilai diskriminasi adalah 0,4 dan merupakan diskriminasi positif kerana
pelajar yang kebolehan tinggi adalah melebihi pelajar yang kebolehan rendah dalam menjawab soalan dengan betul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis distractor. Distractor A dapat dikatakan sebagai distractor yang berfungsi kerana dia mampu mengganggu pelajar yang berkebolehan tinggi dan juga berkebolehan rendah. Dan bilangan pelajar yang berkebolehan rendah diganggu adalah bilangan lebih banyak daripada bilangan pelajar yang berkebolehan tinggi, iaitu hanya seorang daripada kebolehan tinggi diganggu manakala terdapat 4 pelajar yang kebolehan rendah diganggu. Distractor B boleh dikatakan distractor yang perlu disemak semula kerana dia hanya mengganggu seorang pelajar yang kebolehan rendah saja, tetapi dia tidak dapat mengganggu pelajar yang berkebolehan tinggi. Dan seorang pelajar yang berkebolehan rendah tidak hanya dia seorang diganggu kerana mungkin dia tidak faham terhadap soalan tersebut dan mungkin dia berteka-teka semasa menjawab soalan. Dan tidak mengganggu pelajar yang berkebolehan tinggi kerana mungkin mereka semua sudah tahu bahawa option jawapan B itu bukan jawapan yang betul. Manakala distractor D dikatakan distractor yang tidak berfungsi kerana pilihan jawapan itu tidak dipilih langsung oleh mana-mana pelajar yang sama ada yang berkebolehan tinggi ataupun berkebolehan rendah. Oleh itu, dan dia tidak berfungsi kerana semua pelajar sudah tahu bahawa distractor D itu bukan jawapan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penilaian kualiti item. Item ini boleh dikatakan adalah bagus kerana indeks kesukaran adalah 0.7 dan tahap kesukaran item ini mempunyai aras kesukaran yang sederhana dan sesuai diuji untuk untuk pelajar yang berbagai tahap pencapaian. Dan seterusnya, perkali diskriminasi adalah bernilai 0.4 dan item ini adalah sangat bagus dan amat diskriminasi, iaitu pelajar yang berkebolehan tinggi yang menjawab betul adalah melebihi pelajar yang berkebolehan rendah. Bagi aspek yang dapat ditambah baik pula, distractor B ini boleh disemak semula kerana dia hanya boleh mengganggu seorang pelajar yang berkebolehan rendah tetapi dia tidak dapat mengganggu pelajar yang berkebolehan tinggi. Dan sebab distractor D menjadi distractor yang tidak berfungsi kerana pilihan jawapan itu tidak dipilih oleh mana-mana pelajar sama ada pelajar yang berkebolehan tinggi ataupun berkebolehan rendah. Dan sebab distractor D tidak berfungsi kerana mungkin wujudnya penggunaan ayat ataupun istilah yang kurang sesuai dan jawapan itu mungkin sangat berbeza berbanding dengan ketiga-tiga pilihan jawapan yang lain. Sebagai contoh, seorang itu bertanya yang manakah merupakan simpulan bahasa yang sesuai untuk menjelaskan sesuatu maksud. Mungkin pilihan option A, B, C itu merupakan simpulan bahasa. Tetapi option D itu merupakan peribahasa dan pelajar boleh menampak, option D itu merupakan peribahasa. Mestilah
berbeza dengan pilihan jawapan yang lain. So, pelajar boleh tahu itu merupakan jawapan yang salah dan tidak akan dipilih oleh pelajar. Sekian sahaja penjelasan saya. Oke, berilah tepukan sama Bun. Oke, Bun. I want to hear your feedback and I want to hear feedback from everybody. Oke, Bun, boleh slide yang paling atas tuh untuk bekali Give kesukaran. feedback, yeah. Oke. All of you have done item analysis. If you feel what is written is kurang baik, perlu ditambah baik, please give positive feedback. Oke, Bun. Oke, first, Bun, dia bagi jumlah, macam dokter suruh selalu kita kena jumlahkan untuk kebolehan tinggi dan pelajar kebolehan rendah kita kena jumlahkan supaya nanti akan memudahkan kita untuk kira nanti. Maksudnya kita tidak perlu banyak kali kira. Maksudnya 1 tambah 9 tambah 0 lagi kita tidak perlu kira, terus kita sudah ada jumlah yang menjadikan kita. Oke, lepas itu Bun boleh terang lagi untuk kali kesukaan. Oke. Sebelum saya bagi feedback daripada diri saya sendiri, ada rekan-rekan yang lain rasa macam mau tambah, rasa macam dalam kamu punya buat tuh ada yang kurang tempat si Bun ataupun macam tempat si Bun. Oke, maksudnya kamu semua bersetuju dengan Bun? Sangat lengkap. Tapi mungkin daripada saya sendiri dokter, saya rasa untuk yang 70%, 30% tuh mungkin Bun boleh tambah di sini 70% pelajar berkebolehan tinggi, 70% tuh dari pelajar berkebolehan tinggi dan kebolehan rendah boleh menjawab dengan boleh tolong Zoom Kak Bun. Oke, sederhana. Oke. Pasukan 7, yaitu 70% pelajar boleh menjawab dengan betul, 30% lagi jawab dengan salah. Lepas itu mungkin yang distracted ini jangan dulu letak dalam kesukaran. Sebab untuk indeks kesukaran ini kita kena untuk indeks kesukaran saja. Distracted itu nanti di bagian yang ketiga. Oke? Okay, before that, anyone can add, can give any other feedback? What Asfira said very good. When you talk about kesukaran, kira P, interpretasikan P. Okay, and because in your project paper, you akan pilih, you akan interpretasi siapa. So clear lah, but in the case of Bun, I do not know dia pilih interpretasi siapa. To say that 0.7 is item yang kesukaran sederhana. Bun, you pilih daripada siapa ya? 0.7 is item kesukaran sederhana. Yes, dokter. Ya, you pilih whose interpretasi? I refer the textbook. So yang itu interpretasi siapa? Reference dia siapa? Need citation. You read textbook, right? Who? Okay, tak apa. So in your project work, you will do literature review, and then your last line, you will claim that untuk project paper ini, you akan pilih this person's interpretasi.
feedback. Look at the first line, second line, third line, fourth line. Please give me a feedback. Remember, peer assessment is also it also tells you how much you know. So Doctor, I anyone have a can give question. any other feedback? For the Yes, interpretation, yes. right? We need to write so details. Like got 3 points. I did. If I I would say just one sentence cukup actually. P whatever is sukar ke, senang ke, sederhana ke, sukaran. I'm okay with that. Oh, Mm. Doctor, can you help to check is that okay? My interpretation. I Oh, will send it. Okay, Kang, from where you kata 0.7 is kesukaran rendah atau mudah? I check for the textbook also. I think page 1P. That's why I'm asking you from where, because ada orang kata 0.3 to 0.7 is item sederhana kesukaran. Ada orang kata 0.4 to 0.6 is item kesukaran sederhana. So you must know whose interpretasi you follow. Oh, Boleh okay. ke? Boleh ya? Boleh, Doctor. Boleh, Boleh Doctor. ya? Okay, now, Mike, okay, any other feedback? Termasuk apa yang Kang tulis. Can you spot any mistakes that I'm repeating all this while? Banyak kali I dah ulang dah. Anybody? Anyone? Dokter, boleh? Ya, boleh, boleh. Mungkin indeks kesukaran tuh simbol dia P itu mesti huruf kecil. P kecil. Same thing with Kang. Symbol for indeks kesukaran is P kecil, bukan P besar. I think I've repeated okay, this Doctor. many times. Okay, Okay, sorry, Doctor. no problem. Same thing with Bun ya. Ingat P kecil. Selepas mengira P, buat interpretasi mengenai kesukaran item berkenaan. And don't bring in distractor here. Alright. Okay, now and no need to put A, B on. No need to put kira P interpretasi. Kira and then so you see Shakina, yang ini bukanlah sangat lengkap. Boleh diperbaiki. That's why next time when you tepuk tangan, thumbs up, be very careful. Alright? Okay. Alright. So, Aspira and the rest of you, please give your comments. Saya bagi peluang kepada rekan yang lain dahulu. Ataupun rasa macam ada rasa ingin macam nampak perlu diperbaiki. Beda? Kalau tidak, rasanya kalau dari feedback daripada saya, macam dokter cakap, kita kena hati-hati dengan terminologi yang kita guna. Macam di sini yang menunjukkan pelajar berpencapaian tinggi. Berpencapaian tinggi kan kita kan guna kebolehan tinggi, pelajar berkebolehan tinggi, bukan berpencapaian tinggi. Betul nggak dokter? Faham Aspira? Maksudnya kan kita kan pelajar tuh kita kategori satu kebolehan tinggi, satu kebolehan rendah. Tapi dalam slide dalam words yang Bun letak nih, dia letak
pelajar berpencapaian tinggi. Tapi tadi time present dia cakap pelajar berkebolehan tinggi melebihi pelajar yang berkebolehan rendah. Each made a mistake, but both Sama. benda yang Maksudnya sama. boleh But what Aspira say is be consistent lah kan? ya, Aspira kata be consistent. And, bukan salah. She's just saying make it consistent. No worries. Any other penambahbaikan untuk maybe interpretasi untuk D? Okay, just is given. Item ini boleh mendiskriminasi dengan punya CMBI yang waktu sebenarnya disebut tidak membuat penilaian tahap diskriminasi. Bun, can you see how to make this better? Can you see this, Bun? Yes, Doctor. So you should say perkara diskriminasi bagi item ini 0.4 iaitu mempunyai diskriminasi yang baik. Nampak ke? Baik ke kurang baik ke whatever based on whose words you are following. Sebab memang kalau diskriminasi positif, it is pencapaian tinggi lebih daripada pencapaian rendah. Kalau diskriminasi negatif, confirm you kena lihat balik that item. Item itu memang flawed item. Alright, so sini you mesti buat keputusan mengenai tahap diskriminasi. Don't stop at just saying diskriminasi positif kerana bla bla bla. No. What is the buat keputusan mengenai tahap diskriminasi itu. Rest of you okay kah? You all know how to do it, Okay, alright. Go to the next one. Go to the next one. Analysis distractor. Okay. Anyone want? Okay, Asfira, you give your feedback first. Then I'll give you mine. The rest will give theirs. Untuk dari saya dokter, untuk yang distracted itu Bun cakap distractor yang tidak berfungsi dan mungkin Bun boleh tambah sama ada distractor itu perlu diulang, perlu disimak semula dan diperbaiki. Ataupun dokter kami perlu kalau distractor tidak berfungsi bermaksud perlu buanglah. Kalau dia tidak berfungsi mah. gitu. You buang and then you cadangkan apakah distractor yang boleh menggantikan distractor berfungsi. Okay. And you go to Distractor what you say berfungsi because the pelajar yang kebolehan tinggi yang salah adalah kurang daripada pelajar yang kebolehan rendah. And this distractor also like sudah mengganggu pelajar yang kebolehan rendah
Understand. All of you understand ke? Doktor boleh ulang sekali lagi Okey, dengar. jawapan doktor. Kalau sini ada katakanlah kosong, kumpulan tinggi kosong, kumpulan rendah 5. Okey? Kumpulan tinggi kosong, kumpulan rendah 5.
Okey. Benda pertama sekali yang perlu dilakukan semasa analisis adalah lihat kepada jumlah pelajar yang paling tinggi. Maksudnya di sini jawapan pelajar yang paling tinggi adalah C lah. We first look at the jawapan. Ya. And the jawapan mesti menunjukkan dua benda. Mestilah menunjukkan jumlah yang tertinggi, in this case, correct, 14. Kedua, kita check, kumpulan tinggi mesti melebihi kumpulan rendah. That's the first thing you check when you do distracted analysis. Sebab kadang-kala kita akan dapat senario di mana maybe the option C is 5, option A is 14. I repeat ya. Kadang-kala there could be a scenario the C yang you tanda sebagai jawapan mungkin jumlah dia 5 pelajar pilih, A yang you claim sebagai distractor mungkin 14 jumlah dia. So if that happens, probably guru akan check adakah dia tersalah pilih jawapan. We call miskey. Accidentally letak the wrong answer as the answer, miskey. If the first is bahagian jawapan, jumlah mestilah paling tinggi, then we look at KT melebihi KR. So you must talk about the ruangan jawapan, then you talk about the distractor. All of you okay kah? Okay, Doktor. Okay. So Boon, can you go to the analysis distractor one more time? Go down please, scroll down. Okay, go down lagi. Don't write in bullet form, write in paragraph form. All of you, paragraph form. Okay, go down. Okay, so ini pun, okay, I nak tanya Boon, you kata distractor D tidak berfungsi, distractor B mesti disemak semula. So based on this, P you kata senang, D you kata diskriminasi yang baik. So based on these four, would you say item ini bagus, or would you say item ini bagus tapi perlu disemak? Itu ni bagus tapi bukan. You have to say that. Again, remember, I repeat, untuk quality, you kena beritahu tiga benda ini. Pertama, item baik, that means tiada penambahan whatever disimpan. Item baik tapi perlu diubah suai, and nyatakan pengubahsuaian yang perlu dilakukan dan kenapa. Dan yang ketiga ialah item ini kurang baik dan perlu digugurkan atau dibuang, and give sebab kenapa you kata item ini kurang baik dan perlu digugurkan. So remember, simpan, edit, buang. So you kena buang dia. Clear kah? Clear, Doktor. So, untuk quality item ni, selain daripada item baik ni, kita kena bagi tahu sebab kenapa kita mengatakan dia item baik boleh disimpan. Macam tu kah, Doktor? Whether it's item baik simpan, item baik edit, item flawed digugurkan, you mesti beri sebab berdasarkan tiga benda yang kamu lakukan tadi, iaitu P, D dengan analisis distractor. So P, D and analisis distractor ialah bukti-bukti yang akan membantu you membuat keputusan mengenai quality item. So when you make a judgment about item itu
simpan, baik. Item itu buang sebab flawed, berkualiti rendah. Item ini perlu diedit. This keputusan adalah berdasarkan bukti daripada P, D atau distractor analysis. Okey, maksudnya dekat sini selepas kita bagi tahu sama ada kualiti item tu baik ke boleh disimpan ke, mesti juga bagi tahu sebab dia kenapa. Memang. Macam tu ke? Actually by okey. right people bagi sebab then buat keputusan. You say that P is like that, D is like that, the distractors are like that. Because of this, the item is like that. Normally one way lah. Another way could be you make your keputusan tapi you kena back up dengan sebabnya. So bukan item kurang baik dan perlu digugurkan sahaja yang perlu bagi sebab. Semua. Okey, faham. Because Okey. you have done the three steps. P, D, distractor analysis. These three is used untuk apa? Ketiga-tiga together will tell you something about the quality of the item. So when you make a judgment about the quality of the item, you have to fall back on the P, D and distractor analysis lah. You Okey. don't make keputusan berdasarkan only nilai P. That's why I don't agree when you kata P senang, simpan item. You cannot simpan, buang whatever di tahap hanya melihat P atau hanya melihat D atau hanya buat distractor analysis. The three together will tell you how will tell you the quality of the item. Like for example, you go to a restaurant to eat. The food itself, kalau delicious, doesn't mean you want to go there every time. The food could be very delicious, tapi kalau kotor, kalau service bad, so you make the decision to go, not to go, based on all the three aspects, the quality of the food, the drinks, quality of the service, cleanliness. So the three together will help you make a judgment on whether you want to go to the restaurant or not. It's not just one factor or one aspect. Betul kan? Betul, Doktor. Any other questions from anybody? All of you clear? Saya mau tanya, Boleh. Tak dengar. Okay. kan saya ada baca buku tu yang dokter suruh beli. Lepas tu dia ada contoh dia bagi satu contoh soalan di mana jawapan betul dia itu sepatutnya B. Tapi lebih ramai pelajar berkebolehan rendah yang jawab daripada berkebolehan tinggi. Kalau macam tu dokter, dia macam mana dokter? Saya faham. Jawapan dia B. Jawapan dia B, tapi kebolehan rendah tu lebih banyak yang jawab betul daripada yang pelajar berkebolehan tinggi. So that option B, you kena lihat semula. Tadi remember I kata, bila that option lebih ramai orang pilih, lebih ramai kumpulan rendah pilih, you might want to look at option B to find out what made that option lebih menarik kepada kumpulan rendah tetapi kurang menarik kepada kumpulan tinggi. Kadang-kadang could be the choice of word yang digunakan. So normally when kumpulan rendah lebih memilih daripada kumpulan tinggi, the answer I need to charge my battery, hold on. Okay. Alright. You may want to know why the answer is B, tapi yang lebih pilih adalah kumpulan rendah. So there could be two reasons. One, it could be miski. Miski means guru telah tersalah letak the wrong option as the answer. So normally we check for miski first. Kalau no miski, then we want to know what in the option made it lebih menarik kepada kumpulan rendah. Tapi kumpulan tinggi yang sepatutnya tahu jawapan, rasa, oh, this is not the answer. We may want to investigate that. Examine lah, itu saja. Boleh Gitu. Okay, right. Okay. Any other questions? So, Boon, good job.
Alright, I hope all of you mengambil kira feedback ini dan dapat menulislah. Alright. Okay, any other question? Okay, now I nak bagi sekarang peluang untuk 3 budak untuk membuat satu penulisan bagi item mereka dan tunjukkan kepada saya. Only 3 I cannot be checking for all 55. First come, first serve. Who wants to show me their work? 3 students. Doktor, hantar share dekat sini ke doktor? Share di sini. Okay. Saya try doktor. Siapa nama dia apa? Azira doktor. Okay, so Azira is one. Who else nak? Tak dengar. Ini budak cakap dengan saya ke atau orang lain? Cakap dengan orang lain ke? I cannot hear. Is she talking to me or someone else? Okay, anyone else? Anyone else wants to do their work and then share with me so that I can give their feedback? She's talking to me. She's not talking to me, right? Talking to someone else, right? Okay. I pun tak tahu cakap dengan siapa. Anyone else? Surprisingly, 55 of you, I'm giving you a chance to make your work better. Nobody wants to grab this peluang. Okay, tak apa. So ni Azira lah. I only will check Azira's work. Alright? Quite disappointing. Doktor, saya share sekarang ke doktor? No. Bukan. Next week. I'm giving you all time to write first. Based on this feedback, so we check. Means you do for your satu soalan dalam apa itu in the project paper lah. Satu soalan dalam project Wait, paper wait. maksudnya doktor? Okay. I'm sharing now. Hold on. Give me a moment. Okay. So now, okay. So the final assignment on the project paper. Guys, it's 12:51. Those of you who want to leave, please carry on leaving. No problem. Okay, so conduct a literature review on P, D, and distractor analysis. And then for all the items given below, prepare a test blueprint. And then for any 3 items in Year 5 Science, conduct the analysis. So yang ini adalah benda yang kita bincang tadi lah. Okay, make sure anda buat 3 benda ini. And then you kena terangkan 3 prinsip on ethics and professionalism that you applied in testing while doing this project work. Now, remember, the principles is not about saya bersikap jujur. It's not that. That means you as a teacher, you got the items back after conducting a test. That means you akan mengambil peranan seorang guru. So, apakah ethics yang you apply sebagai seorang guru semasa you membuat pengujian ini sampai tahap membuat item analisa. So for number 4, you think not as a student, you think as a teacher. You know, in the process of, from planning lah to developing the test lah to administering to scoring to item to marking to item analysis. At any mana fasa ini,
anda sebagai seorang guru, apakah 3 principles on ethics and professionalism yang you telah apply. So you kena nyatakan apakah dokumen atau code of ethics yang you refer to. All of you clear about nombor 4? Are you clear about nombor 4? Not so clear, doktor. Maksudnya macam Mhm. mana? Boleh bagi contoh ke? If I bagi contoh, all of you akan ikut. You see, sebagai seorang guru, you are handling very sensitive data. Ujian. You tell me one issue that yang sering berlaku bila SPM, bukan sering berlaku, kadang-kala berlaku semasa SPM atau STPM going on, yang akan masuk headlines newspaper. Soalan bocor. Soalan bocor. Why soalan bocor berlaku? Sebab ada Guru. prinsip-prinsip on ethics and professionalism yang guru tidak amalkan semasa pengujian. Faham. Okay. So now you must think about 3 principles, but the principles you cannot pluck from the angin tau. Must refer to a particular document atau code of ethics yang you baca. Nampak ke? Mungkin you refer to manual menjalankan pengujian secara beretika. There's one manual, katakanlah dikeluarkan oleh one particular sekolah. You refer to that. Do you understand sekarang? Understand. Okay, But faham. number 4, ingat ya, don't think like a student. You are a teacher. So don't tell me, oh semasa project work saya berkolaborasi dengan rakan-rakan saya dan saya berkomunikasi. No, I don't want all that. Principles on testing. You applied, think like a teacher. Boleh? Boleh, doktor. Okay, so sekarang di sini ada, if I'm not mistaken, we have given you the items. By right, you're supposed to tadbirkan. Tapi because of COVID, we have given you the items. Ada 10 item. So all of you pilih mana-mana 3 item. Mana-mana 3 item. Alright? And when I say pilih mana-mana 3, it doesn't have to be 1, 2, 3, no. 1, 5, 10. It can be 2, 7, 3. Rawak. Boleh? Boleh, doktor. Boleh, And then Azira, whichever item yang you pilih, you tulis untuk satu, I will give you the feedback. Boleh? Kiranya saya akan buat 3 daripada No, yang 3 itu you buat untuk project work. okay. Untuk yang itu you buat untuk project work. Untuk saya lihat pada hari Ahad, you hanya pilih mana-mana satu. Okay, doktor. Boleh ya? Okay, any other questions that any one of you have about your project work? Doktor. So wait a minute. Mulai Okay. hari ini, anda semua boleh buat project work anda. No need to wait anymore. Don't waste time. Start doing your project work. And this is the rubric untuk project work anda. Right? Yes. What's your question? So, project work tu saya pun lah nak check, boleh ke doktor? Siapa ni? Syakina. Okay. Tadi dah bagikan 3 pelajar untuk pilih. Tadi remember I waited so long. Masih ingat Syakina? Masih. Nobody chose, so tutup dah. Okay. Okay, yeah? Alright, because I gave you a chance, and as I say, it's very disappointing. I'm giving you a chance to give feedback to make your work better, but no grabbers lah. Sebab saya fikirkan doktor cakap tentang yang soalan yang Asfera bentangkan tadi. Tapi even that also a good practice, right? Agree kan? Apa, sorry, tak dengar doktor? Walaupun katakanlah sekarang I kata tulis untuk item yang Asfira bentang, that is still a good practice, right? Yes, doktor. So my question is, one, bagi anda peluang untuk bentang, buat kerja and I give feedback, kurang grabbers. Kedua, why must there be a difference between, kalau item project work, I take it, this item I won't take it. These are all latihan untuk bantu anda semua. But anyway, Syakina, I appreciate you wanting, but I
think I've given enough time limit. So tak apalah. Shakira, is that okay? Okay, Doktor. Okay, right. Any other questions? Doktor, Yeah. saya Azira. Uh-huh. Yang untuk minggu depan tu doktor, saya kena cari tiga proses tu sahaja kan doktor? Apa itu tiga Tiga proses? proses pula. P, pekali kesukaran, diskriminasi dan distracted analysis sahaja kan doktor? And Tak then payah- quality of the item. the quality. Okay. So Alright, doktor. biasalah calculate the P, find the D. Calculate the P, interpret, calculate the D, interpret, and then buat distractor analysis, and then quality of the item. Boleh? Boleh ke? Boleh doktor. Boleh Ah. doktor. Sorry. Muhammad Afiq has still not scanned and is very quiet about it. Hello, madam. Yes. Saya sini, madam. Siapa? Doktor. Muhammad Afiq. Maaf, Fik. You dah saya masukkan you sebagai hadir kelas selepas kelas tamat nah. Saya dah masuk je, tapi saya tak bagi tahu doktor. Doktor. Kena bagi tahu lah. Because it doesn't look good in your attendance, right? Okay. Must Sorry, remember. Must remember. No, it doesn't look good on you all, not me. Doesn't look good on you all. Okay, right. Any other questions before we end the class? Doctor, for the project work, can we do it in Bahasa English? I can. BM, BI can. Okay, thank you. Remember, we have done. We are doing assessment. In assessment, in this project paper, I'm assessing based on the rubric, content, and your soft skills. Language, I'm not assessing on your language, but if I don't understand what you're writing, and that's when you lose marks for the content lah. Tapi markah untuk bahasa memang tak ada. Tapi what you write, I must understand. So you can write in BM, BI, doesn't matter. Okay, Any other questions? Any other questions? Boleh Okay, right. Okay. Right. So I'll see all of you next week. Now, next week, kumpulan pembentang untuk basic stats in education. Make sure, just like item analysis, you bagi satu, let's say lah, when you talk about mean, you bagi satu contoh, you terangkan, make sure you have satu soalan sebagai latihan untuk pelajar buat. Just like item analysis, because these are calculations, we want our students, our friends to practice. And for your information, this topic is supposed to be very, very easy because all of you have done it masa di Modern Maths tingkatan 4 ataupun Maths tingkatan 4. So we are just going to revisit the mean, mode, median, blah, 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 variance, SD. So it's supposed to be quite easy. So kalau you rasa you nak ulang kaji sikit, you boleh ambil you punya nota tingkatan 4, tingkatan 5, internet, whatever, and revise. Tapi kumpulan pembentang, pastikan ada contoh, selepas contoh and then interpretasi, pastikan ada latihan lah. So you kena bagi definisi, penjelasan, contoh, and then interpretasi, and then make sure there's one item untuk latihan bagi pelajar buat. Boleh ke all of you? Boleh? Boleh, Doktor. Okay, right. I believe there are no more questions. So I took a longer time for item analysis because it's in your project work. Okay, please make sure you do it properly so that you don't lose marks. And I really hope none of you will be copying from each other. I really hope on that lah. Right? Okay. Right. So can we end the class now? Okay, right. Okay. Take care. Bye guys. Thank you, Doktor. Thank you.